5, 4, 3, 2, 1. Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar, nombor matrik 282846 bersama ahli kumpulan saya, Nurul Atikah binti Syari, Filmon Ula Anak Jarau dan Muhammad Fazri bin Muhammad Arif. Okey, hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tentang pembangunan organisasi sekolah di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, semakin hari kita semakin menghampiri ambang negara moden. Namun, sistem pembelajaran sekolah masih di tahap yang sama dan masih terdapat ramai lagi masyarakat yang mengamalkan sikap acuh tak acuh terhadap isu ni. Apa yang dimaksudkan dengan pembangunan organisasi ataupun OD? Okey, OD ni merupakan satu pendekatan untuk mempertingkatkan keberkesanan institusi pendidikan. OD merujuk kepada proses yang terancang dan sistematik untuk meningkatkan kecekapan, budaya kerja serta struktur organisasi dengan tujuan untuk mencapai matlamat dalam jangka masa panjang. Okay, banyak pihak yang boleh dikaitkan dengan OD ni sebenarnya. Tapi bagi peringkat sekolah, pembangunan organisasi biasanya melibatkan beberapa pihak sahaja termasuk pentadbir sekolah, guru, kaki tangan sokongan dan pelajar. Bila sebut berkaitan dengan pendidikan, saya yakin setiap darinya pasti merangkul isu berkaitan dengan beban guru. Tapi sebenarnya bukan masalah guru. Ada banyak lagi perkara yang kita boleh kaitkan dengan pembangunan organisasi ni. Okey, kita masuk pada latar belakang. Okey, seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa fasa iaitu fasa penjajahan dan fasa setelah kemerdekaan di mana sistem ini telah berkembang selari dengan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Sistem pendidikan di Malaysia adalah sebahagian daripada struktur yang lebih besar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, di mana ia ditubuhkan dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan asas kepada semua warga negara Malaysia. KPM telah menetapkan beberapa kategori sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan sekolah swasta, di mana sekolah swasta ni kebiasaannya diberikan kepada yang bukan warga negara. Okey, kalau kita dapat lihat ada 5 peringkat dalam struktur organisasi iaitu yang tertinggi adalah KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, sekolah dan AKP iaitu anggota kumpulan pelaksana. KPM ni adalah badan yang utama untuk menggubal dasar pendidikan, menetapkan kurikulum serta memastikan pelaksanaan sistem pendidikan yang seragam. Segala keputusan berkaitan dengan pendidikan di Malaysia termasuk struktur sekolah, silibus dan dasar pendidikan adalah di bawah bidang kuasa KPM. JPN pula diberi tanggungjawab untuk mengurus sekolah di peringkat negeri. Mereka akan mengawasi prestasi sekolah serta memastikan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dilaksanakan dengan betul. PPD pula akan menguruskan sekolah di peringkat daerah. Mereka adalah penghubung antara JPN dan sekolah-sekolah yang ada di dalam daerah tersebut. PPD akan mengawasi operasi harian sekolah termasuk pelaksanaan kurikulum, disiplin dan perkembangan akademik pelajar. Di peringkat sekolah, struktur pentadbiran diketuai oleh pengetua untuk sekolah menengah ataupun guru besar bagi sekolah rendah. Mereka bertanggungjawab untuk memantau prestasi guru, menguruskan kaki tangan dan memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan. Di bawah pengetua ataupun guru besar, terdapat timbalan pengetua iaitu guru bidang, guru-guru dan kaki tangan sokongan yang memainkan peranan penting dalam pengurusan sekolah. Guru berperanan untuk pembangunan sasiah dan sosial pelajar. Manakala AKP seperti kerani, pustakawan, pembantu pengurusan dan pembantu makmal pula akan menyokong operasi harian sekolah. Seterusnya adalah diagnosis isu. Dalam konten pembangunan organisasi sekolah, diagnosis isu ini adalah untuk mengenal pasti dan memahami isu dan cabaran serta halangan yang wujud dalam organisasi. Isu yang pertama adalah isu teknostruktural iaitu ubah pembelajaran ke arah teknologi.
Walaupun kita berada di ambang teknologi moden, namun tidak dapat disangkal lagi bahawa masih terdapat beberapa sekolah yang masih kurang pembaikan dari segi infrastruktur dan teknologi. Hal ini akan menyebabkan kesukaran untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Tetapi kita tak bolehlah sepenuhnya menyalahkan atau meletakkan beban ini pada kerajaan. Kerana kerajaan pun dah cuba sedaya upaya untuk memastikan keadilan dapat disamaratakan kepada semua pihak. Okay, walaupun banyak sekolah yang telah memperkenalkan teknologi seperti penggunaan komputer, alat bantu pengajar, e-pembelajaran, namun tak semua cikgu dan guru atau kaki tangan mempunyai kemahiran dan latihan yang mencukupi untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi ini. Okey, selain itu, yang biasa berlaku adalah ketidakseimbangan pembahagian tugas ataupun peranan yang diberikan oleh pengetua sehingga boleh menyebabkan konflik antara guru dan pentadbir. Okay, hal ini dapat dikatakan bahawa keterbatasan keuangan juga merupakan faktor yang menyumbang kepada masalah teknostruktur ini. Okay, perkara ini memberi kesan yang langsung kepada kemampuan sekolah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi. Okey, seterusnya masuk pada cadangan pula. Okey, cadangan yang dapat dibuat adalah dengan menaik taraf pembangunan infrastruktur teknologi di sekolah seperti kemudahan komputer, boleh tingkatkan rangkaian internet, sediakan alat pembelajaran yang berguna bagi guru dan juga murid-murid. Okey, contohnya pihak sekolah boleh menyediakan bengkel teknologi kepada guru yang kurang mahir dalam platform dalam talian ni. Okey, bukan itu saja, pihak sekolah juga boleh usahakan untuk memberi komputer riba ataupun tablet kepada pelajar yang kurang berpendapatan. Okey, tambahan lagi, sekolah juga perlu menjadi pendorong utama dalam perubahan ini, iaitu dengan menyokong inisiatif teknologi dan memastikan struktur organisasi lebih fleksibel untuk menerima inovasi. Okey, cadangan seterusnya adalah sediakan dana dan sumber keuangan yang mencukupi supaya perkara ini dapat dibendung, dan yang terakhir sekali adalah halangan. Okey, yang terakhir sekali adalah halangan. Okey, halangan yang sering berlaku adalah disebabkan keengganan guru atau kaki tangan sokongan untuk berubah mengikut perkembangan teknologi. Okay, perkara ini kerana sesetengah cikgu mungkin berasa tertekan dan takut terhadap perubahan teknologi, terutamanya jika mereka yang kurang mahir dalam penggunaan alat digital. Okay, selain itu juga, kekurangan fasiliti juga merupakan halangan dalam memastikan keberkesanan pelajar untuk mendapat taraf yang sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Okay, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan pelaburan dalam infrastruktur dan latihan kepada para pendidik. Selain itu, dengan menyediakan latihan yang berterusan dan menyeluruh kepada guru dapat membantu mereka menguasai teknologi dengan lebih yakin. Bukan itu saja, sokongan daripada pihak luar seperti mentor teknologi juga amat penting bagi saya. Kerana setiap sekolah sepatutnya boleh melantik mentor teknologi yang akan membantu guru-guru lain untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi yang baru dalam bilik darjah. Saya yakin program sokongan dan bimbingan ini boleh memberi bantuan yang berterusan kepada guru yang memerlukan. Okey, selesai untuk isu teknostruktural. Tugas ini akan disambung kepada isu strategik pula yang akan disampaikan oleh rakan saya, Filman Ula Anak Jarau. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, salam sejahtera. Saya Filman Ula Anak Jarau, nombor metrik 282858. Saya akan membentangkan berkaitan dengan isu strategik pengurusan perubahan. Isu strategik. Diagnosis isu strategik berkaitan pengurusan perubahan iaitu fokus pada perancangan, matlamat dan arah tuju sekolah jangka masa panjang. Kepentingan pengurusan perubahan untuk mengenal pasti kemampuan sekolah bagi mengekalkan perubahan, merancang perubahan dan melaksanakan perubahan bagi mencapai visi dan misi organisasi sekolah tersebut. Jadi di sini, untuk menjalankan diagnosis strategik, analisis SWOT digunakan
penting untuk melakukan diagnosis strategik iaitu bagi mengetahui kekuatan organisasi sekolah tersebut, kelemahan yang ada dan juga peluang serta ancaman yang ada ataupun bakal ada apabila melaksanakan pelan strategik tersebut. Okey, cabaran dalam pengurusan perubahan. Antara cabarannya adalah pentadbir dan guru sukar menyesuaikan diri dengan perubahan. Kesukaran mencapai matlamat pendidikan yang diingini. Sekolah mungkin menghadapi kesukaran dalam melaksanakan dasar baru dan juga penambahbaikan kurikulum kerana kurangnya persediaan yang strategik. Punca penentangan terhadap perubahan. Antara puncanya adalah kurangnya komunikasi yang jelas di antara pihak pentadbir dan juga kaki tangan sekolah, iaitu guru, pihak guru. Jadi, rasa ketidakpastian di kalangan guru untuk menerima dasar baru ataupun pelan strategik yang baru untuk dilaksanakan dan juga kurangnya sokongan untuk melaksanakan perubahan tersebut. Punca perancangan yang lemah. Penerangan yang lemah membawa kepada perancangan yang tidak berkesan. Seperti yang saya maksudkan, ini adalah berkaitan dengan komunikasi. Apabila komunikasi tersebut kurang jelas, jadi penerangan akan jadi lemah dan perancangan tidak berkesan. Dan juga ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan luaran. Seterusnya iaitu ketidakpadanan visi dan pelaksanaan. Isu yang sering terjadi disebabkan ketidakpadanan antara visi dan pelaksanaan. Yang mana visi yang telah dibuat atau yang telah diolah amatlah bagus ataupun mantap visi tersebut. Tapi sayangnya untuk melaksanakan visi tersebut adalah sukar bagi kaki tangan sekolah, bagi pihak guru-guru kerana kurang jelas dengan visi yang telah dibuat. Dan juga banyak sekolah sukar untuk menterjemahkan visi kepada pelaksanaan yang sebenar. Okey. Jadi, halangan dalam pengurusan perubahan ini iaitu budaya kerja yang statik. Yang mana kaki tangan sekolah ataupun kaki tangan pihak organisasi sekolah lebih selesa dengan keadaan budaya kerja yang sebelum, yang belum ada perubahan mengikut keadaan yang lama. Jadi, bila ada perubahan yang baru atau dasar yang baru dilaksanakan, mereka sukar untuk menerima dan berlakulah penolakan terhadap pendekatan baru oleh guru-guru tersebut. Dan juga seterusnya iaitu kekurangan sumber kewangan. Merupakan salah satu halangan juga iaitu terutamanya sekolah di kawasan pedalaman mungkin tidak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan dasar baru atau pelan strategik yang baru. Jadi cadangan intervensi isu strategik ini, cadangan penambahbaikannya iaitu pertama, pelan perancangan jangka panjang perlulah ada. Pentadbiran sekolah perlu mengembangkan pelan strategik, iaitu mengadaptasi isu kepada perubahan dalaman dan luaran serta fleksibiliti dalam menghadapi cabaran. Cadangan kedua iaitu pengukuhan kepimpinan transformasi, iaitu pemimpin sekolah ataupun pengetua, guru besar perlulah mengamalkan kepimpinan transformasi berfokuskan visi yang jelas yang boleh difahami oleh kaki tangan sekolah. Dan juga latihan dan pembangunan profesional guru. Jadi, pihak guru perlulah sentiasa up to date dan dilibatkan dalam perubahan seperti dalam kurikulum serta teknologi agar mereka sentiasa mampu memberi perkhidmatan yang lebih baik dan sentiasa baik dalam melaksanakan dasar baru ini. Dan juga penambahbaikan berperingkat dan eksklusif melibatkan guru dan kaki tangan dalam proses perubahan tersebut. Dan juga kerjasama dengan pihak luar, menjalinkan kerjasama dengan universiti, syarikat teknologi untuk mendapatkan bantuan kewangan dan teknikal. Tambahan, boleh juga menjalankan kerjasama dengan pihak PIBG ataupun ibu bapa murid-murid agar pelan strategik ini dapat dilaksanakan dengan lebih mantap dan lebih lancar lagi. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan saya yang bijaksana serta rakan-rakan yang lain. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membentangkan tugasan mengenai isu pengurusan sumber manusia.
khususnya yang berkaitan dengan latihan profesional dalam sektor pendidikan. Pendahulu kata, pengurusan sumber manusia dalam sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sistem pendidikan. Salah satu aspek yang sering ditekankan ialah latihan profesional untuk guru. Diagnosis terhadap isu ini telah menunjukkan beberapa masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, terutamanya dalam memastikan guru-guru sentiasa diberi latihan yang relevan dan berterusan. Hari ini saya akan menyentuh beberapa isu penting yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia di sekolah serta cadangan penyelesaian yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan latihan dalam pembangunan profesional dalam kalangan guru. Isu yang pertama adalah kekurangan latihan berterusan dan relevan. Pertama sekali, isu utama yang kena pasti ialah kekurangan latihan yang berterusan dan relevan untuk guru, terutamanya berkaitan dengan perubahan dalam kurikulum dan teknologi. Menurut Aziz 2012, latihan yang disediakan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa. Tanpa latihan sesuai, guru mungkin ketinggalan dalam melaksanakan dasar-dasar baru dan penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran. Guru yang tidak dapat mendapat latihan berterusan mungkin menghadapi kesukaran dalam mengadaptasi perubahan yang akhirnya boleh memberi kesan negatif terhadap prestasi pelajar dan kualiti pengajaran. Isu kedua adalah kesukaran rekrutmen dan rentasi guru di kawasan luar bandar. Selain itu, masalah rekrutmen dan rentasi guru yang berkelaikan juga menjadi cabaran utama, terutama di kawasan luar bandar. Aziz 2012 turut menyatakan bahawa sekolah-sekolah di kawasan terpencil menghadapi kesukaran untuk menarik dan mengekalkan guru yang mempunyai kepakaran yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh kekurangan kemudahan, infrastruktur yang terhad dan sokongan yang tidak mencukupi. Guru yang bertugas di kawasan terpencil sering menghadapi pelbagai cabaran yang boleh menyebabkan kadar perolehan guru yang tinggi. Ini merosakkan kesinambungan pengajaran dan merendahkan mutu pendidikan di kawasan-kawasan ini. Dengan ini, cadangan penyelesaian adalah untuk mengatasi masalah ini. Beberapa cadangan boleh dikemukakan. Yang pertama, memperkukuh program latihan dalam pembangunan profesional. Abdul Aziz juga berkata mencadangkan bahawa program latihan yang lebih fokus dan relevan perlu disediakan untuk membantu guru menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kurikulum teknologi dan amalan pengajaran. Latihan ini harus disediakan secara berterusan dan direka untuk mengembangkan kemahiran guru dalam pelbagai aspek, termasuk dalam pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar dan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah. Contohnya, sekolah boleh bekerjasama dengan institusi berpendidikan tinggi untuk menyediakan kursus dalam talian yang boleh diakses oleh guru pada bila-bila masa, sekaligus memudahkan proses latihan tanpa mengganggu jadual mereka. Yang kedua, meningkatkan rekrutmen dan sokongan di sekolah luar bandar. Bagi menangani isu kekurangan guru di kawasan luar bandar, insentif khas perlu diperkenalkan. Ini termasuk insentif kewangan, kemudahan tempat tinggal yang lebih baik serta peluang pembangunan kerjaya yang lebih jelas. Dengan menyediakan insentif sebegini, sekolah di kawasan luar bandar boleh menarik guru yang berkelaikan dan mengekalkan mereka untuk jangka masa yang lebih panjang. Selain itu, sokongan tambahan dalam bentuk sumber infrastruktur juga perlu ditambah baik bagi memastikan guru dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga, peluang pembangunan kerjaya yang lebih luas. Satu lagi cadangan penting ialah memperluas peluang pembangunan kerjaya bagi guru yang berminat untuk maju ke jawatan kepimpinan atau pentadbiran. Melalui program mentor, latihan kepimpinan serta penyertaan dalam projek pembangunan sekolah, guru boleh mengembangkan kerjaya mereka dan meningkatkan motivasi untuk terus menyumbang kepada sektor pendidikan. Program mentor juga boleh diperkenalkan di mana guru berpengalaman membimbing guru dalam meningkatkan kemahiran pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Penambahbaikan sistem penilaian. Akhir sekali, adalah penting untuk menyelaraskan sistem penilaian prestasi guru dengan objektif yang jelas dan berasaskan pencapaian sebenar. Sistem penilaian yang tidak adil atau tidak jelas boleh menjejaskan motivasi guru dan mengurangkan keberkesanan pengajaran mereka. Penilaian yang lebih objektif dan terperinci dengan maklum balaf yang
yang membina serta pengiktirafan terhadap prestasi yang baik boleh membantu meningkatkan kualiti pengajaran. Sebagai contoh, sekolah boleh menggunakan rubrik penilaian menilai guru berdasarkan pencapaian pelajar, kreativiti dalam pengajaran serta sumbangan mereka kepada pembangunan sekolah. Akhir sekali, pengurusan sumber manusia yang berkesan adalah kunci kepada kejayaan sesebuah sekolah. Latihan profesional yang berterusan, sokongan kepada guru di kawasan luar bandar serta peluang pembangunan kejayaan yang lebih luas adalah antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan kualiti pendidikan sentiasa di tahap yang terbaik. Sekian sahaja pembantangan saya untuk hari ini. Saya berharap cadangan yang dikemukakan dapat memberi gambaran jelas tentang kepentingan latihan profesional dalam sektor pendidikan negara. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Atikah binti Syahari, nombor matrik 282853. Saya akan menerangkan mengenai isu proses manusia. Konflik dan komunikasi antara guru dan pentadbir sekolah adalah salah satu isu yang kerap terjadi. Ketidaksepakatan mengenai keputusan pentadbiran dan kurangnya komunikasi berkesan antara pentadbir dan guru serta perbezaan dalam pandangan boleh menimbulkan 1000 perkaitan yang mengakibatkan ketegangan. Hal ini dikabarkan dapat mengganggu keharmonian tempat kerja serta menjejaskan semangat kerja di kalangan guru. Seterusnya, tanpa pendekatan komunikasi yang terbuka dan inklusif, pihak organisasi sukar untuk membangunkan hubungan kerja yang kuat dan produktif dengan pihak yang terlibat. Proses ini kebiasaannya melibatkan aspek tingkah laku, komunikasi, hubungan, interpersonal dan dinamika kumpulan dalam sekolah. Diagnosis dalam kategori ini akan mengkaji bagaimana hubungan antara guru, pentadbir, pelajar dan kaki tangan lain mempengaruhi persekitaran kerja. Seterusnya, penyelesaian yang secara drastik perlu diketengahkan. Kerana apa? Kerana bagi memastikan tiada pertelingkahan antara ahli, bagi memastikan pelajar mendapat dinamika dalam pembelajaran. Hal ini kerana saya yakin bahawa setiap usaha pasti membuahkan hasil kalau langkah perubahan dapat dicantas dengan segera. Dalam merealisasikan impian anak muda, pelbagai langkah pragmatik perlu diambil. Salah satu langkah yang dicadangkan ialah dengan memperkukuhkan saluran komunikasi antara guru dan pentadbir sekolah. Ini termasuk mengadakan mesyuarat yang lebih kerap, melibatkan guru dalam proses membuat keputusan dan memastikan maklumat yang disampaikan dengan jelas dan tepat. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, guru akan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam organisasi. Hal ini persis kata mutiara, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan ini juga menekankan bahawa sekolah sering menghadapi masalah dalam membina dinamika kumpulan yang baik di kalangan guru. Natijahnya, guru yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sekerja atau pentadbir lebih cenderung untuk merasa terasing sekaligus boleh menjejaskan prestasi kerja mereka. Kekurangan kerjasama dan kepercayaan antara guru dan pentadbir boleh membawa kepada budaya kerja yang tidak produktif, di mana guru enggan berkongsi idea dan bekerja secara kolaboratif. Seterusnya, cadangan intervensi dalam isu proses manusia. Beberapa cadangan intervensi disenaraikan dalam memberikan tekanan kepada kepentingan isu ini. Sekolah perlu menganjurkan program pembangunan kemahiran interpersonal untuk kaki tangan dan guru. Ini termasuk kursus atau bengkel yang mengenai teknik komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik dan kerja berpasukan untuk memperbaiki hubungan interpersonal dalam kalangan guru dan pentadbir. Seharusnya, berbagai aktiviti perlu dilaksanakan seperti mengadakan aktiviti team building di luar sekolah untuk mengeratkan hubungan antara guru dan pentadbir. Selain itu, mesyuarat yang lebih inklusif boleh diadakan secara berkala, di mana guru diberi peluang untuk menyuarakan pendapat mereka dalam membuat keputusan bagi mengelakkan salah faham dan konflik. Selain itu, perbaiki kepimpinan sekolah. Kepimpinan yang efektif adalah kunci dalam mengenangani isu-isu yang berlaku di sekolah. Kepimpinan yang terbuka dan inklusif dapat membina persekitaran sekolah yang lebih kondisif
serta dapat mengurangkan berlakunya konflik interpersonal. Seterusnya, sokongan dan penghargaan kepada guru. Perkara ini dapat memberikan motivasi serta semangat kepada para guru jika mereka diberikan pengiktirafan terhadap sumbangan mereka terhadap program-program pembangunan sekolah yang relevan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja buat guru tersebut. Seterusnya, halangan dan penambahbaikan. Konflik interpersonal merupakan satu konflik perselisihan faham yang sering terjadi dalam organisasi dan individu dengan pelbagai alasan dan perbezaan pendapat. Halangan yang acap kali menjadi buah mulut masyarakat maupun penjaga adalah kurangnya kemahiran guru dalam pengurusan konflik antara pentadbir. Konflik antara guru dan pentadbir sekolah mungkin berlarutan kerana kurangnya kemahiran dalam pengurusan konflik dan komunikasi. Sikap defensif dan tiada ruang untuk perbincangan terbuka juga boleh memburukkan keadaan. Contohnya, perselisihan antara guru dan pentadbir boleh menjadi serius jika tidak ada sistem yang sesuai untuk menangani konflik tersebut. Konflik ini seringkali memburukkan suasana kerja dan menjejaskan kualiti pengajaran. Selain itu, halangan yang sepatutnya dijauhkan adalah sikap budaya kerja yang berpecah belah dan berpuak-puak. Ibarat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika wujud budaya kerja yang berpecah dan berpuak dalam kalangan kaki tangan adalah sukar untuk mewujudkan komunikasi dan kerjasama yang harmoni. Keadaan ini sering terjadi apabila ada guru atau pentadbir yang mempunyai agenda tersendiri. Sebagai contoh, jika terdapat dua kumpulan guru yang berlainan pendapat mengenai cara terbaik untuk mendidik pelajar, komunikasi yang rosak boleh menyebabkan kerja berpasukan terjejas. Perkara ini juga bukan ditujukan kepada guru sahaja, tetapi kepada semua ahli sekolah. Seterusnya, penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah dengan mengadakan latihan dan pembangunan kemahiran sosial di sekolah. Pihak pentadbir sekolah perlu melaksanakan program dalam pengurusan konflik dan komunikasi untuk guru dan pentadbir. Ini akan membantu mereka berkomunikasi dengan lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik yang secara lebih efektif. Sebagai contoh, sekolah boleh menganjurkan beberapa bengkel mengenai penyelesaian konflik yang diajar oleh pakar dalam bidang komunikasi. Ini juga boleh membantu warga sekolah menangani permasalahan interpersonal yang lebih efektif dan untuk mengurangkan konflik. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mewujudkan budaya kerja yang kolaboratif dengan semua ahli organisasi. Hal ini boleh menggalakkan budaya kerja yang kolaboratif melalui mesyuarat berkala yang melibatkan semua kaki tangan, program kerja berpasukan dan aktiviti-aktiviti pembangunan hubungan interpersonal di luar sekolah. Contohnya, sekolah boleh mengadakan aktiviti sesi dialog bulanan yang melibatkan guru, pentadbir dan kaki tangan sekolah. Ini juga membantu memperbaiki hubungan dan membina kepercayaan antara pihak terlibat. Ini dapat mengurangkan jurang perpecahan serta dapat membina hubungan yang lebih baik antara guru, pentadbir dan sekolah. Kesimpulannya, pembangunan organisasi dalam sekolah-sekolah di Malaysia memerlukan perubahan yang holistik dalam pelbagai aspek termasuk kepimpinan, budaya organisasi, pembangunan profesional dan adaptasi teknologi. Kami yakin dengan diagnosis yang teliti dan berasaskan data serta langkah-langkah pembaikan dapat dirancang serta dilaksanakan dengan lebih berkesan, yang seterusnya akan membawa kepada peningkatan dalam prestasi keseluruhan sekolah serta kesejahteraan warga pendidik. Secara keseluruhannya, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai fasa perkembangan dari zaman sebelum penjajahan hinggalah ke era moden. Di bawah pembangunan organisasi, usaha berterusan dilakukan untuk meningkatkan kualiti pengajaran, pengurusan sekolah dan prestasi pelajar dengan penekanan pada pembangunan profesional guru, penggunaan teknologi dan pengurusan sumber manusia yang lebih bersistematik. Inisiatif penting seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terus membawa perubahan yang bertujuan untuk memodernkan sistem pendidikan agar selaras dengan keperluan global dan cabaran masa kini. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.